tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Saudara-saudara, di dalam suasana politik Malaysia pada hari ini memang ada agak panas sedikit. Lebih-lebih lagi berkaitan dengan kenyataan Muhyiddin Yassin baru-baru ini, di mana beliau berkata beliau telah mendapat sokongan SD yang mencukupi untuk menjadi PM selepas PRU15. Dan semakin hangat lagi adalah apabila PRK Dun Nenggiri baru-baru ini dimenangi oleh calon kerajaan perpaduan, calon daripada Barisan Nasional. Berkaitan dengan pilihan raya kecil ke, pilihan raya negeri, pilihan raya umum, mana-mana parti yang kalah perlu menerima kekalahan itu secara profesional, dengan cara profesional. Kecuali ada masalah ataupun terdapat isu kemenangan kepada parti yang menang itu, contohnya melibatkan rasuah, biasanya melibatkan rasuah. Namun kalau memang dah menang secara sah, menang atas kertas, menang dalam undian, kenapa nak mempertikaikan lagi kemenangan parti lawan itu? Apa yang saya nak sampaikan di sini adalah parti yang kalah perlu menerima kekalahan itu secara profesional tanpa memburuk-burukkan parti yang menang. Bila bercakap tentang ini, perkongsian daripada Harapan Daily bertarik 24 Ogos. Lain macam penangan kalah Nenggiri. Hadi Awang kaitkan Pakatan Harapan Barisan Nasional dengan Dajjal. Saudara-saudara, adakah Anda setuju dengan kenyataan Hadi Awang ini? Beliau adalah sebagai Presiden PAS dan juga timbalan pengurusi Perikatan Nasional. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang mengumpamakan kerajaan hari ini yang terdiri dari gabungan PH dan BN seperti Dajjal. Beliau melalui tulisannya dalam Minda Presiden PAS bertajuk Politik Bohong dan Kebendaan Tetap Menjadi Pilihan UMNO PH, mendakwa kemenangan kerajaan PRK Dun Nenggiri baru-baru ini kerana politik Dajjal. Kata beliau, UMNO yang rosak bersama PH telah meneruskan konsep kebendaan bagi menegakkan dan mempertahankan kerajaannya. Ia katanya digunakan sebagai senjata dengan cara yang lebih daripada Dajjal. Kita menyaksikan PRK Dun Nenggiri di Kelantan, betapa politik Dajjal menjadi senjata lama yang merosakkan UMNO terus digunakan lagi dengan tenaga perasuah dan penerima rasuah. Kini mereka berkeliaran dalam PH yang menjadi kerajaan berkuasa dan dijadikan tempat pergantungan makhluk perosak sepanjang zaman. Saudara-saudara, adakah Hadi Awang di sini nak kaitkan kerajaan PHBN ya dengan tenaga perasuah dan menerima rasuah? Adakah kemenangan PHBN di Dun Nenggiri adalah melibatkan rasuah? Saya rasa tidak. Secara pribadi, pandangan saya adalah tidak, karena kita belum mendengar laporan polis berkaitan dengan ini. Tapi kalau Anda ingat pada PRU15 yang lepas, ada calon daripada PN yang telah menerima laporan berkaitan dengan rasuah pada PRU15 yang lepas. Jadi, sebenarnya siapa yang rasuah, siapa yang menerima rasuah di sini? Itulah kenyataan Hadi Awang berkata, lain macam penangan kalah Nenggiri. Hadi Awang kaitkan PHBN dengan Dajjal. Perkongsian daripada Harapan Daily bertarik 24 Ogos. Apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, kita dikejutkan dengan pengakuan Muhyiddin Yassin, di mana beliau telah berkata ataupun membuat pendedahan 115 SD yang menyokong beliau untuk menjadi Perdana Menteri pada ketika selepas pilihan raya umum ke-15. Jadi pada akhirnya, saudara-saudara, kita tertanya-tanya, siapakah 115 SD ini yang menyokong Muhyiddin? Siapakah ahli-ahli parlimen ini? Dan persoalan yang paling utama, adakah 115 SD ini memang benar-benar ada? Namun saudara-saudara, Muhyiddin sudah menyerahkan SD tersebut kepada pihak polis susulan siasatan terhadap beliau
berkaitan dengan isu 3R. Dan pada akhirnya, ramai-ramai pemimpin di Malaysia ini sudah pasti yang paling kita nantikan untuk mengeluarkan pandangan ataupun menyentuh berkenaan isu ini adalah Perdana Menteri Anwar Ibrahim sendiri. Saudara-saudara, ini satu kenyataan Anwar yang pasti mengejutkan dan menakutkan seluruh kepimpinan Perikatan Nasional. Muhyiddin, tiada sokongan mencukupi. Ada MP tanda tangan SD 2-3 kali. Saudara-saudara, bermakna Anwar Ibrahim pun tahu. Takkanlah Anwar Ibrahim nak buat-buat cerita. Nah, saudara-saudara, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menempelak Muhyiddin yang terus menjajah bahwa dirinya mempunyai sokongan yang mencukupi untuk membentuk kerajaan selepas PRU lalu. Sebaliknya, menurut Anwar, pengurus CPN itu tidak mempunyai sokongan mencukupi untuk menjadi Perdana Menteri. Ini karena berlaku pertindihan apabila beberapa ahli parlimen menandatangani akuan berkanun SD sehingga 2 atau 3 kali, menyebabkan Muhyiddin tiada sokongan mencukupi untuk dilantik sebagai PM selepas PRU 15 pada November 2022. Apabila kedudukan tidak jelas, Muhyiddin kata ada 115, Anwar kata ada 112. Ada orang tanda tangan sekali, 2 kali, 3 kali. Ada parti berbeza pendapat. Oleh itu, tuanku yang di Pertuan Agong terpaksa buka semula dan semak untuk yakinkan diri Tuanku Agong. Sebab itu, dalam perlembagaan persekutuan dikatakan mengikut pandangan Agong. Setelah melihat, kemudian Tuanku panggil sidang majlis raja-raja untuk bincang. Katanya kepada pemberita selepas makan tengah hari di warung Gertak Merah. Pada Rabu lalu, semasa siasatan polis ke atas dirinya, berhubung dakwaan memperlekehkan yang di Pertuan Agong sebelum ini, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Muhyiddin menyerahkan 115 akuan berkanun yang didakwanya yang menyokong dirinya sebagai PM. Dia juga menyerahkan surat akuan penerimaan SD berkenaan yang bertarik 21 November 2022 daripada Setiausaha Sulit kepada yang di Pertuan Agong ketika itu. Mengulas lanjut, Anwar yang juga pengurus CPH berkata, Majlis Raja-Raja dan Peguam Negara ketika itu Idrus Harun turut mempertikai jumlah SD berkenaan. Setakat saya faham, pandangan Raja-Raja dan Peguam Negara masa itu yang dilantik oleh Muhyiddin mengatakan jumlah itu dipertikai, maka diserah kepada Budi Bicara Agong, kata Anwar. Muhyiddin dikatakan menyentuh kewibawaan Al-Sultan Abdullah ketika baginda menjadi yang di Pertuan Agong ke-16 ketika ceramah umum PRK Dun di Felda Perasu. Dia didakwa sebagai berkata dirinya sudah mendapat 115 sokongan ahli-ahli Dewan Rakyat selepas PRU 15 yang membolehkannya diangkat sebagai Perdana Menteri. Nah, saudara-saudara, banyak yang sudah memberikan pandangan berkaitan dengan isu ini. Zahid hendak kata Muhyiddin ini gila talak nak jadi PM lagi. Tapi di kepimpinan ataupun di pihak Muhyiddin pula ada yang membuat kenyataan kononnya 115 SD itu sah. Jadi saudara-saudara, akhirnya Anwar Ibrahim sudah mengumumkan keputusan cerita sebenarnya. Dan hakikatnya Anwar Ibrahim yang jadi Perdana Menteri hari ini dan bukan Muhyiddin Yassin. Apa komen Anda?